Nasab dari segi bahasa bermaksud kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Manakala dari segi istilah pula, nasab mempunyai beberapa definisi seperti berikut. Yang pertama, nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan kerana adanya pertalian darah atau keturunan. Yang kedua, nasab menurut Wahbah Al-Zuhaili merupakan suatu sandaran yang kukuh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahawa yang satu adalah bahagian daripada yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bahagian daripada ayahnya, seorang ayah adalah bahagian daripada datuknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang mempunyai satu pertalian darah. Yang ketiga, nasab menurut Ibnu Arabi didefinisikan sebagai ibarat daripada hasil pencampuran air antara lelaki dan seorang wanita menurut keturunan syar'i. Yang keempat, nasab merupakan pengakuan syarak ke atas hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya berdasarkan tali darah, sama ada hasil daripada pernikahan yang sah atau nikah fasid atau senggema subhat, sehingga anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga keturunan tersebut. Konsep nasab dalam fiqh munakahat. Umat Islam amat mementingkan nasab dan Islam juga menganjurkan supaya sentiasa menjaga atau memelihara nasab supaya terhindar daripada perbuatan yang diharamkan oleh syarak. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 4 hingga 5, iaitu Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah, lalu mereka dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepentingan menjaga nasab. Yang pertama, pewarisan harta. Kerabat adalah salah satu dari 3 sebab untuk membolehkan seseorang itu mewarisi harta pusaka. Pewaris dengan yang mewarisi hendaklah mempunyai hubungan kekerabatan untuk dapatkan hak pemilikan harta pusaka. Kekerabatan dapat dibahagi pada 3 bahagian, iaitu ashabul furud, asabah dan zawi al-arham. Untuk pastikan seseorang itu layak atau sebaliknya untuk mewarisi harta pusaka, maka pensabitan keturunan hendaklah dipastikan terlebih dahulu. Yang kedua, hak pewalian. Wali merupakan salah satu dari 5 rukun nikah. Jika berkahwin tanpa wali atau wali tak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syarak, maka perkahwinan tersebut dianggap sebagai tidak sah. Wali boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu wali mujbir dan wali ikhtiar. Wali mujbir terdiri dari bapa atau datuk sahaja, dan wali ini layak untuk mengawinkan anak atau cucu perempuan sama ada dengan izin atau sebaliknya. Manakala wali ikhtiar pula ialah selain dari bapa atau datuk yang terdiri dari ahli keluarga lelaki yang terdekat di sebelah bapa. Wali ikhtiar hanya layak untuk mengawinkan orang di bawah perwaliannya setelah mendapat keizinan. Apa yang dapat dinyatakan di sini ialah hubungan nasab merupakan syarat sah untuk seseorang itu menjadi wali, melainkan dalam kes wali hakim. Sekiranya menggunakan wali selain dari mujbir atau ikhtiar tanpa ada sebarang keuzuran yang disyaratkan, maka perkahwinan tersebut adalah batal. Yang ketiga, mendapat kepastian golongan yang halal dan haram dikahwini. Pengesahan nasab dan keturunan amat penting bagi memastikan sesuatu ikatan perkahwinan itu adalah sah atau sebaliknya. Dalam Islam, terdapat pasangan yang boleh dikahwini dan terdapat pula pasangan yang haram dikahwini. Sekiranya seseorang itu kahwin dengan nasab dan keturunan sendiri, maka perkahwinan tersebut adalah tidak sah sama sekali. Pasangan yang haram dikahwini pula terbahagi pada 2 bahagian, iaitu mereka yang haram dikahwini buat selama-lamanya dan pasangan yang haram dikahwini buat sementara waktu selagi mana terdapat halangan-halangan tertentu. Antara golongan yang dikahwini buat selama-lamanya ialah disebabkan nasab dan keturunan. Bagi memastikan perkahwinan itu sah, maka pengesahan nasab perlu dibuat bagi mengelakkan berkahwin dengan mereka yang haram dikahwini, khususnya bagi ahli keluarga yang telah lama terpisah. Isu semasa masyarakat. Isu ini menceritakan bahawa sepasang suami isteri telah bercerai kerana isterinya mengandungkan benih lelaki lain. Setelah anak itu lahir, wanita itu menemui bekas suaminya dan memberitahu anak perempuan yang dilahirkan dibintikan dengan bekas suaminya. Setelah melakukan ujian asid DNA menunjukkan bayi itu bukan zuriatnya. Jadi mufti berpendapat bahawa hujah yang melarang dibinkan atau dibintikan anak tak sah taraf kepada ayah biologinya berdasarkan dalil daripada nas, Al-Quran dan hadis. Jadi nasab anak kepada ibunya tetap sabit pada semua keadaan kelahiran, sama ada secara syar'i atau tidak. Adapun nasab anak kepada bapanya, ia tidak sabit kecuali melalui pernikahan yang sah.
Persoalan yang diajukan kepada Datuk Dr. Faizah. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan oleh anak tidak sah taraf? Di sini diringkaskan bahawa anak tidak sah taraf adalah anak yang dilahirkan tidak mencukupi kriteria anak sah taraf dari segi budaya, agama, biologi dan juga undang-undang. Persoalan yang kedua, bagaimanakah kedudukan anak tidak sah taraf dalam perspektif hukum dan undang-undang? Jawapannya, menurut ahli jawatan kuasa fatwa memutuskan bahawa anak tidak sah taraf ini, yang pertama adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan sama ada akibat penzinaan, dirogol dan bukan persetubuhan yang syubhah. Yang kedua, anak itu dilahirkan selepas ataupun melebihi waktu 6 bulan 2 lahzah menurut takwim Qamariah. Persoalan yang diajukan kepada Ustaz Azhar Idrus. Yang pertama, apakah status anak tabung uji? Di sini Ustaz Azhar menjelaskan bahawa terdapat 9 kaedah persenyawaan anak tabung uji. Tapi dalam 9 kaedah ini hanya 2 kaedah sahaja yang diterima dan dibolehkan dalam Islam. Jika menurut 2 kaedah yang dibolehkan dalam Islam ini, hasil daripada anak itu dinasabkan kepada bapanya sendiri. Persoalan yang kedua, apakah status anak luar nikah dengan adik-beradiknya yang lain? Jawapan Ustaz Azhar Idrus. Anak luar nikah dengan adik-beradiknya yang lain adalah seperti adik-beradik seibu dalam kategori mahram dan mereka tidak boleh berkahwin. 4 kaedah penentuan nasab menurut Undang-Undang Islam. Pernyataan tersebut memperinci beberapa kaedah yang ditetapkan oleh para fuqaha iaitu ahli fiqh Islam untuk menetapkan nasab atau hubungan keluarga seseorang. Berikut adalah penjelasan terperinci untuk setiap kaedah tersebut. Yang pertama, perkahwinan. Kaedah ini mengacu pada sahnya ikatan perkahwinan antara dua individu. Jika seseorang lahir dari perkahwinan yang sah, maka ayahnya secara sah diakui sebagai ayah kandungnya. Yang kedua adalah persaksian. Persaksian atau kesaksian dari individu yang memiliki pengetahuan tentang nasab, seseorang dapat digunakan sebagai bukti. Misalnya, jika seseorang bersaksi bahawa dia melihat seseorang lahir dari seorang ayah tertentu, hal ini dapat dijadikan bukti untuk menetapkan nasab. Dengan menggabungkan beberapa kaedah ini, sistem hukum Islam memiliki kerangka yang cukup komprehensif untuk menentukan nasab seseorang dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari pernikahan hingga bukti persaksian dan pengakuan. Kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan. Pendapat Jumhur juga menjadi pegangan Kerajaan Arab Saudi. Fatwa Al-Lainah Ad-Daimah Kerajaan Arab Saudi dalam fatwa bernombor 3408 dan 3056 menyebut bahawa yang sahih daripada pendapat ulama' bahawa tidak boleh disabitkan nasabnya kepada yang menyetubuhi ibunya kecuali nikah yang sah atau fasid, nikah syubhah, perhambaan atau syubhah perhambaan. Kaedah yang ketiga adalah pengakuan iaitu ikrar. Kaedah ini melibatkan pengakuan dari individu yang bersangkutan. Jika seseorang secara sukarela mengakui bahawa seorang adalah ayahnya, pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti terkait nasab. Di bawah Undang-Undang Islam, kebapaan atau paternity seorang anak adalah amat penting bagi mewujudkan hak undang-undang dan memberikan status kesahtarafan kepadanya. Kaedah yang keempat ialah qiyafah, iaitu pengecaman melalui persamaan fizikal. Kaedah ini melibatkan pengecaman nasab melalui persamaan fizik antara dua orang oleh para pakar. Jika seseorang memiliki ciri-ciri fizik yang mirip dengan orang yang diakui sebagai bapanya, hal ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan hubungan nasab. Apabila keturunan seseorang anak telah ditentukan, ianya diikuti dengan kesahtarafan anak tersebut seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 54.